Hai semua, saya Teacher Tan. Hari ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 2 KSSM, yaitu Bab 10, Keturunan Garis Lurus, Bahagian kedua, Rumus Keturunan Garis Lurus pada Sata Caltech. Standar pembelajaran, menerbitkan rumus keturunan suatu garis lurus pada Sata Caltech. Dalam video sebelum ini, kita sudah bincangkan tentang rumus keturunan yang pertama, yaitu jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Dan huruf M biasa digunakan untuk mewakili keturunan. Jarak mencancang ialah perubahan nilai Y, manakala jarak mengufuk ialah perubahan nilai X. Dalam video kali ini, kita akan menerbitkan rumus yang kedua dan rumus yang ketiga untuk menentukan nilai keturunan bagi suatu garis lurus. Bagaimana kita nak menerbitkan rumus keturunan yang kedua daripada rumus pertama? Kita lihat sistem Caltech ini, ada satu garis lurus AB. Koordinat A ialah X1, Y1. Untuk titik B, koordinatnya ialah X2, Y2. Yang pertama sekali kita perlu bentuk satu segitiga bersudut tegak seperti ini. Dan koordinat bagi titik ini ialah X2, Y1. X2, Y1. Sekarang kita nak menerbitkan rumus keturunan yang kedua daripada rumus yang pertama, iaitu jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang ialah perubahan nilai Y. Kedua-dua titik ini mempunyai koordinat X yang sama. Okey, ini X2, di sini pun X2. Maka jarak mencancang sama dengan beza antara koordinat Y, iaitu Y2 tolak dengan Y1. Jarak mengufuk ialah perubahan nilai X. Kedua-dua titik ini mempunyai koordinat Y yang sama, Y1, Y1. Maka jarak mengufuk sama dengan beza antara koordinat X, iaitu X2 tolak X1. Jadi, apabila kita diberi garis lurus yang melalui dua titik, X1, Y1, X2, Y2, kita boleh guna rumus kedua ini untuk mengira keturunan garis lurus tersebut. Seterusnya, kita menerbitkan rumus keturunan yang ketiga. Lihat garis lurus ini. Garis lurus ini bersilang pada paksi Y di koordinat 0, B dan bersilang pada paksi X di koordinat A, 0. Dan A dikenali sebagai pintasan X, manakala B ialah pintasan Y. Apakah itu pintasan X dan pintasan Y? Pintasan X ialah koordinat X bagi titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X. Koordinat X bagi titik persilangan garis lurus ini dengan paksi X ialah A. Maka A ini ialah pintasan X. Okey, apabila koordinat Y-nya ialah 0. Manakala pintasan Y ialah koordinat Y bagi titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Okey, kita lihat di sini, koordinat Y bagi titik persilangan garis lurus ini dengan paksi Y ialah B. Maka B ialah pintasan Y. Apabila koordinat X-nya bagi pintasan Y ini ialah 0. Daripada rumus keturunan yang kedua, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, kita dapat menerbitkan rumus yang ketiga. Katakan koordinat titik ini ialah X1, Y1, yang ini ialah X2, Y2.
Kita gantikan dalam rumus yang kedua ini. Oke, Y2 ialah B. Dan Y1 ialah sifar. Maka perubahan Y ialah B tolak sifar. Dan X2 ialah sifar. X1 ialah A. Maka perubahan X ialah sifar tolak A. Jadi keturunan garis lurus ini ialah B per negatif A ataupun negatif B per A. Sama dengan apa yang ini? B ialah pintasan Y, A ialah pintasan X. Betul? Maka inilah rumus keturunan yang ketiga, yaitu negatif pintasan Y per pintasan X. Seterusnya kita lihat contoh pertama, hitung keturunan bagi garis lurus berikut. Kita kena faham soalan yang diberi. Garis lurus ini memotong paksi Y pada 4. Maka pintasan Y ialah 4. Garis ini juga memotong paksi X pada 7. Maka pintasan X-nya ialah 7. Apabila diberi maklumat pintasan X dan pintasan Y, maka kita guna rumus ketiga untuk hitung keturunan garis tersebut. Jangan lupa ada tanda negatif untuk rumus ketiga ini. Jadi, negatif pintasan Y ialah 4 dan pintasan X ialah 7. Inilah jawapannya, yaitu negatif 4 per 7. Baik, seterusnya untuk soalan B, kita guna cara yang sama untuk kira keturunan. Kita tulis dahulu negatif. Okey. Garis lurus ini memotong paksi Y pada negatif 6, maka pintasan Y-nya ialah negatif 6. Garis ini juga memotong paksi X pada 3, maka pintasan X ialah 3. Okey? Negatif-negatif akan jadi positif. 6 per 3, jawapannya ialah 2. Contoh kedua, tentukan keturunan apabila diberi pasangan koordinat. Baik, soalan ini tidak memberi gambar raja, tetapi terus memberi koordinat. Dan kita perhatikan di sini koordinat yang diberi sebenarnya ialah koordinat bagi pintasan X dan pintasan Y. Yang mana satu ialah koordinat pintasan Y? Ya, koordinat B ialah koordinat bagi pintasan Y. Pintasan Y ialah negatif 4 apabila koordinat X ialah sifar. Manakala pintasan X ialah negatif 8 apabila koordinat Y-nya ialah sifar. Maka untuk tentukan keturunan AB, kita gunalah rumus yang ketiga, iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, kita tulis negatif pintasan Y ialah negatif 4 bahagi dengan pintasan X negatif 8. Dan jawapan yang kita dapat ialah negatif 1 per 2. B. Untuk kira keturunan CD, caranya juga sama. Tentukan pintasan Y dan pintasan X dahulu. Pintasan Y ialah negatif 15 apabila koordinat X-nya ialah sifar. Manakala pintasan X ialah 5 apabila Y sifar. Maka keturunan CD ialah negatif pintasan Y negatif 15, pintasan X ialah 5. Negatif-negatif akan jadi positif. 15 bahagi 5, jadi jawapannya ialah positif 3. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Hitung keturunan bagi garis lurus berikut. Untuk soalan ini, kita tak boleh guna rumus keturunan yang ketiga. Kerana maklumat yang diberi di sini tidak melibatkan pintasan X dan pintasan Y. Kita perlu guna rumus yang kedua. Okey? Rumus yang kedua iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1.
Baik, kita labelkan dahulu yang ini ialah X1, Y1, ini X2, Y2. Kemudian ganti ke dalam rumus ini. Y2 ialah 1, tolak dengan Y1 negatif 6. Kita tulis di sini 1 tolak negatif 6. Bahagi X2 negatif 5. X1 ialah 3. So, kita tulis di sini negatif 5 tolak 3. 1 tolak negatif 6, kita akan dapat 7. Negatif 5 tolak 3 ialah negatif 8. Jadi, ini jawapannya, iaitu negatif 7/8. Baik, B. Kita juga guna rumus yang kedua untuk kira kecerunan garis lurus ini. Sama seperti tadi, kita labelkan dahulu, yang ini ialah X1, Y1, X2, Y2. Jadi, Y2 ialah 8. 8 tolak Y1, iaitu 1. Kita tulis 8 tolak 1. Bahagi X2, 5. X1 negatif 2. Kita tulis 5 tolak negatif 2. Jawapannya ialah 1. Kenapa? Sebab 8 tolak 1 ialah 7. 5 tolak negatif 2 ialah 7. 7/7 ialah 1. Contoh keempat, tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Baik, yang mana satu rumus kecerunan yang boleh kita gunakan untuk soalan ini? Koordinat yang diberi di sini bukan koordinat bagi pintasan X dan pintasan Y. Jadi, kita perlu guna rumus yang kedua. Baik, kita labelkan dahulu. Yang ini kita labelkan X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Y2 ialah 7, Y1 ialah 1. Jadi, kita tulis 7 tolak 1. Bahagi X2 ialah 3. X1 ialah 2. Kita tulis 3 tolak 2. 3 tolak 2 ialah 1. 7 tolak 1 ialah 6. Jadi, jawapannya ialah 6. B. Kita juga guna rumus yang kedua untuk kira kecerunan bagi garis lurus ini. Sama seperti tadi, kita labelkan dahulu. Yang ini ialah X1, Y1, X2, Y2. Jadi, Y2 ialah 5, Y1 negatif 1. Kita tulis 5 tolak negatif 1. Baik, bahagi X2 ialah 2, X1 ialah 4. Kita tulis apa? 2 tolak 4. 5 tolak negatif 1 ialah 6. 2 tolak 4 kita akan dapat negatif 2. Jadi, 6 bahagi negatif 2. Jawapan ialah negatif 3. Seterusnya, kita lihat contoh yang terakhir. Hitung kecerunan garis lurus PQ dan RS. Soalan ini sudah memberi maklumat pintasan X dan pintasan Y. Maka kita gunalah rumus kecerunan yang ketiga untuk hitung kecerunan. Okey, kita cari kecerunan bagi garis PQ dahulu sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jangan lupa ada tanda negatif untuk rumus yang ketiga ini. Jadi, negatif pintasan Y ialah 5 dan garis ini memotong paksi Y pada 5 dan pintasan X-nya ialah negatif 3. Okey, kerana garis ini memotong paksi X pada negatif 3. Baik, negatif-negatif akan jadi positif, maka jawapan ialah 5/3. Baik, untuk kecerunan RS, kita juga guna rumus yang ketiga ini. Garis RS ini memotong paksi Y pada 3, maka pintasan Y-nya ialah 3. Garis ini juga memotong paksi X pada 3, maka pintasan X ialah 3. Jadi jawapan di sini ialah negatif 1. Adakah anda perasan bagi garis yang condong ke kanan, kecerunannya ialah positif. Manakala kecerunan bagi garis yang condong ke kiri adalah negatif. Kita akan bincang tentang ini dengan lebih lanjut dalam video yang seterusnya.
Setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.